أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita bersama-sama memantapkan dan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa meneliti segala tindakan seharian kita agar ia sentiasa selari dan bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan hidup di dunia serta kesenangan dan kejayaan di akhirat. Marilah sama-sama kita menumpukan perhatian dan menghayati sepenuhnya khutbah pada hari ini yang bertajuk Fatwa Bukan Bicara Biasa. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qarafi dalam karyanya yang berjudul Al-Furuq menyatakan bahawa fatwa ialah mengkhabarkan sesuatu hukum Allah, sama ada pada yang mesti ataupun pada yang harus. Di zaman yang serba moden ini, terdapat umat Islam dalam kalangan masyarakat gemar berkongsi pengalaman, nasihat dan pandangan sama ada melalui pengucapan awam atau di media sosial. Perkongsian yang baik dan bermanfaat sudah tentu dapat memberi input positif dan kebaikan kepada orang lain yang mendengar dan membacanya. Namun sekiranya perkara yang ingin dikongsi adalah berkaitan pandangan hukum syarak atau fatwa bagi sesuatu perkara yang masih samar dan belum diputuskan, adalah tidak sepatutnya bagi kita sebagai umat Islam untuk mengeluarkan kenyataan atau fatwa sendiri secara terburu-buru dengan mendahului pihak berautoriti. Lebih parah lagi jika pandangan yang dikeluarkan itu dilihat mampu
dilihat mempunyai kepentingan peribadi atau memberi kelebihan kepada kumpulan tertentu tanpa meraihkan masalah kesatuan umat Islam secara keseluruhan. Di negeri Selangor, fatwa dikeluarkan bukan atas dasar pandangan individu seorang mufti semata-matanya. Bahkan ia dibuat secara kesepakatan majoriti ahli jawatan kuasa fatwa negeri Selangor yang terdiri daripada para alim ulama dan mereka yang pakar dalam bidang masing-masing. Merujuk kepada enakmen pendaftaran agama Islam negeri Selangor 2003, Seksyen 48(2). Apabila jawatan kuasa bercadang hendak membuat fatwa, mufti hendaklah memanggil suatu mesyuarat jawatan kuasa fatwa bagi maksud membincangkan fatwa yang dicadangkan itu. Berdasarkan enakmen ini, maka fatwa adalah keputusan secara kolektif daripada pandangan para alim ulama dan pakar-pakar bidang tertentu, supaya keputusan yang dikeluar lebih tepat, seterusnya membawa kebaikan kepada umat Islam dan seluruhnya. Fatwa adalah membawa kepada kestabilan dan keamanan sesebuah negeri atau negara. Fatwa juga perlu bersifat menyelesaikan masalah dan merungkai persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, bukan fatwa jika sekiranya pandangan yang dibuat oleh golongan yang berkepentingan, ahli politik, pelampau agama, golongan sesat dan orang-orang jahil. Kebiasaannya akan menyebabkan perpecahan, keganasan, kekusutan serta mencetus kebimbangan kepada masyarakat. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah sekalian, dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, Khatib Al-Baghdadi menjelaskan bahawa terdapat beberapa syarat yang melayakkan seorang Muslim untuk mengeluarkan fatwa. Antaranya baligh, berakal, adil dan dipercayai serta menguasai hukum syarak. Dalam menguraikan maksud menguasai hukum syarak, terdapat 4 syarat lagi yang perlu dipenuhi, iaitu memahami Al-Quran, menguasai sunnah Rasulullah SAW, mengetahui pandangan ulama terdahulu dan menguasai ilmu qiyas. Memahami Al-Quran bermaksud menguasai kefahaman berkaitan ayat-ayat hukum, sama ada ayat muhkamat, mutasyabihat, umum, khusus, mujmal, mufassar, nasakh dan mansukhnya. Manakala menguasai sunnah Rasulullah SAW pula bermakna memahami perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW serta mengetahui status setiap riwayat dan sebab wurud sesuatu hadis. Mengetahui pandangan ulama terdahulu bermaksud memahami ijma', iaitu kesepakatan ulama terdahulu, supaya dapat mengikuti jejak mereka dan mengetahui perkara yang diperselisihkan untuk tujuan berijtihad dengan penuh teliti dan tanggungjawab. Adapun menguasai ilmu qiyas adalah mahir dengan hukum asal, illah dan dalil, seterusnya mampu menentukan hukum kepada perkara yang baru timbul. Mengeluarkan fatwa dan pandangan hukum syarak adalah satu tanggungjawab yang amat berat, dan ia bukanlah suatu perkara yang remeh serta tidak bernilai. Tidak hairanlah jika para ulama terdahulu seboleh-bolehnya akan mengelak daripada mengeluarkan fatwa selagi tidak diakui keahlian mereka dalam bidang tersebut. Menerusi kitab Sifat Al-Mufti wal Mustafti, Imam Malik bin Anas menyatakan, ma aftaitu hatta syahida li sab'una anni ahlun lidzalik. Aku tidak akan mengeluarkan fatwa sehingga 70 orang ahli ilmu mengakui kelayakanku pada urusan tersebut. Bagi ulama terdahulu, mereka sangat takut pada Allah dalam mengeluarkan fatwa. Segala perkara yang ditanya kepada mereka tidak semuanya dijawab. Sebaliknya mereka hanya akan menjawab jika menjadi keperluan sahaja. Rasa takut mereka kepada tanggungjawab mengeluarkan fatwa mendahului ketinggian ilmu yang mereka miliki. Mereka itulah orang-orang yang berilmu, yang digelar ulama, fuqaha dan murabbi ummah, yang perlu menjadi contoh tauladan kepada kita sehingga hari ini.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Sebenarnya orang yang menaruh rasa bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Namun amat malam dan sedih sekali di zaman kita sekarang, keberanian mengeluarkan pendapat seolah berfatwa, terutamanya dalam pengucapan dan melalui media sosial, melebihi ilmu dan kelayakan yang ada. Lihat saja, jika timbul isu baharu yang dibahaskan di media sosial, kita akan dapati 1000 mufti alam maya akan muncul memberikan komen tanpa ilmu, seterusnya menyebabkan kekeliruan dan pembalahan. Bukanlah sifat seorang ulama atau mufti itu untuk memberi komen atau pandangan dalam semua hal. Mereka cukup berhati-hati dan akan memikirkan kesannya. Dalam hal ini Imam An-Nawawi dalam Adab Al-Fatwa wal Mufti wal Mustafti menyatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang satu permasalahan hukum tetapi tidak dijawab. Lalu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, hatta adri anna al-fadla fi sukuti aw fil jawabi, sehingga aku tahu mana satu yang lebih afdal, sama ada aku diam atau menjawab. Inilah akhlak dan peribadi seorang ilmuwan yang merupakan imam madhab, sangat teliti dan cukup berhati-hati. Hal ini tidak berlaku sama sekali kepada seorang yang tidak berilmu. Hal ini tidak berlaku sama sekali kepada seorang yang tiada ilmu. Akan sentiasa mengeluarkan fatwa segera terhadap semua isu, mendabik dada dengan pengetahuannya yang cetek, walaupun pada perkara yang tidak memberi kebaikan kepada umat Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, fatwa atau pandangan hukum yang salah daripada orang yang jahil bukan sahaja memberi kesan kepada orang yang mengeluarkan fatwa, bahkan ia akan merosakkan masyarakat. Dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata yang bermaksud, kami keluar pada suatu perjalanan. Salah seorang lelaki dalam kalangan kami telah ditimpa batu lalu cedera di kepalanya. Dia kemudiannya bermimpi sehingga keluar air mani. Lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah bagiku kelonggaran untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak dapati untuk engkau kelonggaran sedangkan engkau mampu menggunakan air. Maka dia pun mandi dan akibatnya dia telah mati. Apabila kami datang pada Nabi dan baginda diberitahu hal tersebut, baginda bersabda, qatalahumullah, ala sa'alu izlam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'alu. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa tidak mereka bertanya jika mereka tidak tahu? Ubat bagi kejahilan itu adalah dengan bertanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, saya menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, fatwa bukanlah bicara biasa yang boleh dikeluarkan oleh sesiapa sahaja. Bahkan ia merupakan satu tanggungjawab yang amat berat untuk dipikulkan oleh seseorang yang mengeluarkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengeluarkan fatwa berarti mengeluarkan hukum syarak, mewakili Allah dan Rasulnya. Jika tidak memiliki keilmuan dan kebijaksanaan yang tinggi, maka janganlah sesekali berkongsi pandangan dan maklumat berkaitan hukum syarak di tengah masyarakat. Yang ketiga, tingkatkanlah ilmu agama dalam diri masing-masing dan mereka yang berada di bawah jagaan kita. Kerana dengan ilmu akan menyebabkan kita lebih berhati-hati ketika mengeluarkan sebarang kenyataan dan pandangan, serta dapat menjauhkan kita daripada terpengaruh dengan pandangan yang salah. Yang keempat, jika terdapat sebarang keraguan dalam memahami hukum syarak, sila rujuk pada pihak yang berautoriti agama Islam dalam mendapatkan pandangan, fatwa dan hukum yang tepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah engkau mengatakan perkara yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلمان سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amin Syah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihin lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma tariqil huda wal rasyad. Allahumma ya dafi'al bala irfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wash shada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli shay'in qadir وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus daripada saf, kenapa saf paling kosong.
Sebelah kiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.